Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Pertama dan selamanya marilah sama-sama sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi sama-sama pada malam ni kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ni Allah masih beri ruang dan peluang kepada kita, alhamdulillah. Masih lagi diberi nikmat kesihatan yang baik, kita boleh berjalan lagi pada malam ni. Masih lagi kita boleh berfikir lagi, masih lagi kita boleh bercakap lagi. Masih lagi kita diberi nikmat pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita diberi nikmat penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih lagi kita diberi nikmat makan dan minum, alhamdulillah. Dan masih lagi kita diberi nikmat penginapan dan juga kenderaan. Maka sama-sama kita gunakan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita daripada dulu, sekarang dan juga akan datang. Gunakan kepada jalan kebaikan, gunakan kepada jalan kebajikan, insya-Allah. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah pada malam ni dipertemukan kita sekali lagi pada malam ni dalam majlis ilmu, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat, moga-moga di sana ada satu panduan dan pedoman kepada kita dalam meneruskan kehidupan kita dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita doakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang ikhlas serta istiqamah dalam kita menuntut ilmu, ikhlas dan istiqamah dalam kita beramal dengan ilmu, insya-Allah. Ikhlas dan istiqamah juga dalam kita berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kelas yang lalu kita ada berbincang berkaitan dengan satu lafaz yang tak kurang penting juga, yang sesa kita sebut, iaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu bulan yang lalu lah. Kemudian bulan sebelum tu lagi kita bincang berkaitan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebelum tu kita bincang A'udzubillah dan kemudian kita bincang Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada malam ni kesinambungan daripada perbincangan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, kita bincang pula lafaz yang selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, iaitu lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan kita akan bincang secara khusus dan terperinci, insya-Allah, berkaitan dengan lafaz perbincangan berkaitan dengan lafaz Alhamdulillahi rabbil alamin, satu ayat daripada suratul Fatihah. Baik, lafaz Alhamdulillahi rabbil alamin ni tuan-tuan dan puan-puan kita boleh bincang dari pelbagai sudut lah, sebagaimana yang kita bincang bismillah dulu, dan juga sebagaimana kita bincang A'udzubillahi minasyaitanirrajim dulu, kita bincang dari pelbagai sudut. Maka Alhamdulillahi rabbil alamin juga tuan-tuan dan puan-puan kita boleh bincang dari pelbagai sudut. Yang pertamanya adalah kita boleh bincang dari sudut nama dia. Sebagaimana bismillah dia ada nama dia, dan kemudian a'udzubillah dia ada nama dia. Jadi alhamdulillah ni adakah ada nama-nama yang tertentu yang ulama berikan kepada dia?
Dan juga kita boleh bincang juga tuan-tuan dan puan dari sudut makna dia. Dari sudut makna dia, alhamdulillahirabbil alamin ni apa dia? Makna dia mana alhamdu tu apa dia? Lillah tu apa dia? Rabbi tu apa dia? Al alamin tu apa? Dari sudut dari tersurat, makna yang tersurat dan juga yang tersirat, yang kita nampak dan juga yang kita tak nampak, juga kita boleh bincangkan. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bincang juga pada malam ni kalau ada masa yang cukup lah, masa yang cukup insya-Allah kita bincangkan juga dari sudut tahsin ayat yang kedua ni, ayat yang kedua dalam suratul Fatihah ni, alhamdulillahirabbil alamin, dari sudut tajwidnya, dari sudut bagaimana nak membaca dengan betul lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita boleh bincang juga tuan-tuan dan puan-puan dari sudut qiraat, sudut qiraat ataupun kaedah kepelbagaian bacaan, kepelbagaian bacaan Al-Quran. Dalam alhamdulillahirabbil alamin ni ada tak bacaan yang macam lain sebagaimana selain daripada yang kita baca di Malaysia kita ni? Ada tak bacaan yang macam lain yang selain daripada yang kita baca di Malaysia kita? Jadi insya-Allah kita akan bincangkan segala aspek yang telah saya sebutkan tadi. Insya-Allah moga-moga bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan adalah kita nak bincang berkaitan dengan nama dia. Nama dia, adakah alhamdulillah ni dia ada nama-nama yang tertentu? Nama-nama yang telah diberikan oleh para ulama dengan nama-nama yang tertentu. Sebagaimana bismillahirrahmanirrahim, namanya adalah kita dah sebut. Ni dia diberikan dua nama. Ulama memberikan kepadanya dua nama, iaitu dinamakan sebagai tasmiyah ataupun basmalah. Itu nama dia. Tu bulan lepas lah kita dah bincang. Baik, kemudian kalau kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu nama dia apa dia? Nama dia isti'azah orang panggil, ta'awuz pun orang panggil. Jadi nama-nama tu kita dah bincang. Dan juga kita dah bincang juga kalau nama subhanallah itu tasbih, Allahu akbar itu takbir, la ilaha illallah itu tahlil ataupun hailala orang panggil. Dan juga lafaz-lafaz yang lain juga telah kita sebutkan pada bulan-bulan yang lalu, nama-nama bagi lafaz-lafaz tersebut. Maka alhamdulillah ni dia ada nama-nama yang tertentu bagi alhamdulillahirabbil alamin. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti dia ada nama. Dia ada nama yang tersendiri, dan nama ni berkemungkinan tuan-tuan pun dah tahu, tuan-tuan pun dah tahu, dah pernah dengar umpamanya. Maka alhamdulillahirabbil alamin ni dia ada dua nama. Dia ada dua nama. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan adalah nama diberikan hamdalah. Dinamakan sebagai, disebutkan sebagai hamdalah. Ha mim dal lam ta marbutah. Gitu. Itu nama yang pertama. Kalau dulu bismillahirrahmanirrahim, orang bagi nama dengan basmalah. Basmalah yakni hamdalah. Gitu, dia setaralah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, nama yang biasa kita dengar lah, nama yang biasa kita dengar, iaitu diberikan nama tahmid. Gitu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita dah sebut ni tuan-tuan dan puan-puan, diberi nama sebagai tahmid. Jadi kalau tuan-tuan sedang menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, tiga zikir-zikir umpamanya, maka tuan-tuan dianggap sedang menyebut tahmid. Macam tu. So, tuan-tuan dianggap sedang menyebut lafaz tahmid. Lafaz tahmid tu apa dia? Lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia punya nama dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan ingatlah sampai mati insya-Allah dua nama ni, alhamdulillahirabbil alamin. Dia punya nama ringkas dia hamdalah pun orang panggil, tahmid pun orang panggil. Tak ada masalah. Dua-dua ni boleh, tak ada masalah. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada aspek yang seterusnya. Nama dah kita bincang. Kita dah kenal dah nama dia. Jadi permulaan siapa-siapa pun kalau kita jumpa, kita kena kenal nama dulu. Kita kena kenal nama dulu. Lepas pada kenal nama, baru kita kenal diri dia. Hakikat dia, bagaimana perwatakan dia, perawakan dia dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ni macam tu juga. Kita nak kenal dia, nak keilmuan, ilmu berkaitan dengan alhamdulillah ni, dia dimulai dengan nama dia dulu. Kita kenal nama dia, alhamdulillah kita dah kenal. Maka kita nak kenal pula makna dia tuan-tuan dan puan-puan. Makna yang di sudut tersurat dan juga di sudut tersirat. Yang tersurat ni yang kita nampak lah, yang kita terjemah biasa. Tapi di sudut tersirat ni dia ada ke makna-makna yang tertentu tuan-tuan dan puan-puan.
Maka secara ringkasnya saya teranglah, secara ringkasnya kepada tuan-tuan, maka makna dia kalau kita tengok alhamdulillahirabbil alamin ni tuan-tuan dan puan-puan, alhamdu tu, no, alhamdu ni hamdun. Hamdun ni kalau tuan-tuan terjemahkan biasa adalah pujian. Macam tu, no, hamid. Hamid ni yang terpuji, no, yang dipuji ataupun yang bersifat dengan dipuji, no, hamid, no. Baik, kalau hamdun pujian, bagi, no, pujian. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok terjemahan dalam terjemahan Quran umpamanya, tak kira mushaf mana, mushaf yang ada terjemahan Pimpinan Rahman ke umpamanya, tuan-tuan akan tengok orang terjemah dengan segala puji. Orang tak ada terjemah dengan puji sahaja, puji bagi Allah. Jadi orang akan terjemah dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang tanya, dia kata ustaz, kadang saya tak apa nak faham. Dia kata segala puji, segala tu main mana, dia kata. Ataupun bahasa mudahnya semua pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafaz alhamdu tu tuan-tuan dan puan-puan adalah lafaz mufrad. Kita kata lafaz singular, kita kata lafaz tunggal. Jadi apabila lafaz tunggal, kenapa diterjemahkan dengan semua pujian ataupun segala pujian? Tu kadang-kadang persoalan, no? Orang tanya, dia kata hamdun ni, dia kata ustaz, lafaz dia lafaz singular, lafaz mufrad, lafaz tunggal, kita kata lafaz satu, kita kata. Tapi apabila orang terjemah dia dengan semua pujian, segala puji, jadi segala tu, semua tu, dia main mana tu tuan-tuan dan puan-puan. Maka segala dan semua tu kita tak apa nak nampak lah. Kalau kita orang Melayu, kita sudah pasti kita tak apa nak nampak. Tapi kalau orang Arab, dia nampak segala dan semua itu main daripada mana tuan-tuan dan puan-puan. Maka ia main daripada al tu, alif lam, no? Alif lam pada hamdun tu. Alhamdu tu kalau dalam bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan, dia ada fungsi dia. No, kalau kita berkemungkinan kita nampak fungsi dia tu tak apa nampak mana lah, sebab kita orang Melayu. Tapi kalau orang Arab ni, alif lam tu saja dia ada beberapa jenis. No, alif lam ta'rif, no, alif lam mausul umpamanya, dan juga alif lam lil jinsi, lil ahdi zikri, lil ahdi zihni, alif lam lil jinsi istighraqi umpamanya. Dia ada beberapa jenis alif lam yang disebut oleh para ulama. Cumanya alif lam pada alhamdu ni tuan-tuan dan puan-puan, kenapa diterjemahkan dengan segala puji, dengan semua puji? Maka segala tu kembali pada alif lam tu. Maka alif lam yang dimaksudkan di sini, kalau tuan-tuan mengaji tata bahasa Arab, maka alif lam yang dinamakan di sini tuan-tuan dan puan-puan adalah alif lam istighraqiyah. No, alif lam istighraqiyah. Istighraqiyah ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia bermaksud meliputi. Maksud kata meliputi semua. Maksud kata pujian-pujian tu, puji itu meliputi semua jenis puji. Semua pujian. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan sebab tu ulama menterjemahkan dengan segala puji, semua pujian, no, segala puji-pujian, no, segala puji, semua pujian. Jadi semua tu ambil kepada alif lam tu. Alif lam tu dipanggil sebagai istighraqiyah. Istighraqiyah ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu adalah alif lam yang berbentuk dia meliputi semua jenis, semua benda. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan, no? Baik, sebahagian ulama menterjemahkan alif lam tu dengan alif lam lil jinsi, boleh juga. Lil jinsi ni maksud kata segala jenis pujian, no? Segala jenis-jenis pujian semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham, no, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi orang tanya pujian-pujian tu bagaimana tu? Pujian yang jenis mana? Adakah puji maksud pujian yang dimaksudkan segala puji, semua jenis-jenis puji itu adalah contoh macam kita puji kawan kita saja kah? Kawan kita puji kita, adakah yang dimaksudkan dengan pujian yang seumpama tu? No? Hamdun ni adakah pujian-pujian yang seolah kita berikan kepada kawan kita? Maka tuan-tuan dan puan-puan, pujian yang dimaksudkan di sini dia lebih luas. No, maksud dia lebih luas, di mana para ulama membahagikan puji ni kepada 4 jenis. Tuan-tuan pun mungkin pernah dengar lah. Jadi puji yang dimaksudkan di sini tuan-tuan dan puan-puan adalah puji kita kepada kawan kita. No, puji kita kepada kawan kita, dan juga puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. No, puji kita kepada kawan kita puji kepada kita. Tu semua tu milik Allah Subhanahu wa taala. Tu kata alhamdulillah.
Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala juga, tuan-tuan dan puan, juga milik Allah. Macam tu. Dan Allah memuji makhluknya. Allah memuji Nabi SAW dalam banyaklah ayat Quran dan juga hadis. Allah memuji Nabi SAW juga milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puji sama-sama kita, kawan kita puji kita, dan juga kita puji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuji makhluk. Semua tu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan puji itu semua jenis puji lah. Semua jenis puji, sama ada kita memuji kawan-kawan kita, kita memuji Allah, Allah memuji makhluk. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita sambung sikit lagi. Alhamdulillah. Lillah tu tuan-tuan dan puan, kalau kita terjemah biasa dalam bahasa Melayu, lillah ni dengan maksud milik Allah. Segala puji adalah milik Allah. Tapi dalam bahasa Arab tuan-tuan dan puan, dia ada terjemah lain lagi. Sampai tahap tu bahasa Arab ni. Baik. Dia nak terjemah lain lagi tuan-tuan dan puan, kerana lam tu, alhamdulillah, lam pada lafaz Allah tu tuan-tuan dan puan boleh diterjemah dengan 3 cara. Boleh diterjemah dengan 3 cara. Yang pertama tuan-tuan boleh terjemah dengan lam lil milki, terjemah dengan milik Allah. Boleh juga segala puji milik Allah. Ini biasalah terjemahan yang kita biasa terjemah. Baik, tuan-tuan juga boleh terjemah dengan segala puji hak Allah. Hak, H-A-K. Kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai lam lil istihqaq. Lam lil istihqaq ni dengan maksud hak Allah. Segala puji hak Allah. Baik. Terjemahan satu lagi tuan-tuan dan puan adalah lil ikhtisas. Pun boleh juga segala puji khusus bagi Allah. Boleh juga terjemah macam tu. Jadi 3 terjemahan lah. Segala puji milik Allah, segala puji hak Allah, segala puji khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemah 3 ni dari sudut tersurat dan juga tersirat tuan-tuan dan puan. Baik, kemudian macam biasalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah ni tuan-tuan dan puan? Adalah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapakah Allah ni? Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Baik, orang tanya, dia kata, Ustaz, Rabbun ni, Rabbun ni adakah dia punya makna dia sama dengan ilah? Adakah makna sama dengan ilah? Maka secara umumnya Rabbun ni adalah sama aja dengan ilah. Ketuhanan, Tuhan, ilah pun Tuhan, dan juga Rabbun pun Tuhan. Cumanya kalau Rabbun ni tuan-tuan dan puan, dia ada makna dari sudut bahasa dia. Sudut bahasa, maksudnya kalau kita nak terjemah direct dia, terjemah direct, kalau diberikan kepada kita kalimah Rabbun, dia boleh diterjemahkan dengan Al-Malik, orang yang memiliki. Rabbun ni dengan terjemah orang yang memiliki, pun boleh juga. Baik, boleh diterjemah juga dengan Al-Ma'bud, sesuatu yang disembah. Itu orang panggil Rabbun juga tuan-tuan dan puan. Jadi sesuailah dengan Allah Subhanahu wa taala ni, semua makhluk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan, kemudian ada juga para ulama menterjemahkan Rabbun ni dengan As-Sayyid. Gitu, tuan. Boleh juga terjemah dengan As-Sayyid. Ataupun tuan-tuan dan puan, sebahagian para ulama menterjemahkan Rabbun ni diambil daripada kalimah tarbiyah. Tarbiyah ni apa dia? Tarbiyah ni adalah kita memperbaiki orang lain. Macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi Rabbun ni boleh digunakan dengan banyak benda lah, kalau kita itlakkan Rabbun secara umum. Tapi kalau khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ketuhanan. Ilah ni ketuhanan juga, Rabbun pun ketuhanan juga. Lillahi, Allah itu adalah nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbun ni makna dia banyaklah tuan-tuan dan puan. Malik pun boleh, yang memiliki, dan juga tuan pun boleh, yang disembah pun boleh. Jadi kalau kita nak kata kepada kawan kita, contoh, kita kata Rabbul Mal, boleh, tak ada masalah. Dia itu adalah pemilik bagi harta dia, boleh kita guna perkataan Rabbun. Jadi Rabbun ni bukanlah hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbun ni kalau kita kenakan kepada maksud dia kepada manusia, boleh, tapi dengan maksud yang disebutkan tadi. Pemilik boleh. Rabbul Bait, dia ni pemilik bagi rumah ni. Tapi orang jarang gunalah benda tu. Tapi kita boleh guna dengan maksud yang sesuai untuk manusia. Tapi kalau untuk ketuhanan tak boleh. Kalau kita kata kawan kita ni Rabbul Bait, Tuhan bagi rumah ni, tak boleh lah tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita kata Rabbul Bait, dia ni pemilik rumah.
ataupun dia ni tuan rumah. Boleh, tak ada masalah apa, no? Itu bagi untuk orang Arab lah. Kalau kita orang Melayu ni jaranglah kita guna rabbun ni, no? Kita jarang kita guna rabbun. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kemudian al-alamin, no? Al-alamin ni adalah sekalian alam. Jadi dia punya makna penuhnya segala puji milik ataupun segala puji hak Allah, segala puji milik Allah, segala puji khusus bagi Allah, Rabbil alamin, iaitu Tuhan sekalian alam. Itu dia punya maksud dia tuan-tuan dan puan-puan secara ringkas. Maka lepas pada ni kalau kita baca Al-Fatihah tak kira dalam semayang ke umpamanya, maka tuan-tuan hayati dan juga tadabbur makna ni. Kita ni masalah kita adalah masalah memahami makna tu, memahami makna tu. Jadi kita ni bukannya tak boleh nak cari makna tu, boleh cari, boleh cari. Cumanya kita malas nak cari kadang-kadang tu. Apabila orang bagi kepada kita lafaz-lafaz Arab ni, kita terus hafal, terus baca aja. Biasanya macam tu. Sedangkan kita boleh kalau rajin sikit tuan-tuan dan puan-puan cari makna. Tapi dia kata saya tak apa rajin lah Ustaz. Tak apa nak rajin. Maka kalau tak apa nak rajin, kita dengar orang bagi tahu. Macam kita bagi tahu pada malam ni, kita simpan dan kita hafal, kita ingat. Apabila dalam semayang, kita cuba tadabburkan makna dia, insya-Allah. Moga-mogalah dipermudahkan kepada kita untuk kita memahami makna-makna yang disebut dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan baca Quran sudah pasti tak cukup lah kalau tuan-tuan hanya membaca saja. Boleh, tak ada masalah. Sebahagian daripada makcik-makcik dan pakcik kita ni, kadang-kadang dia hanya membaca Al-Quran setiap hari. Kadang-kadang satu juzuk dia boleh habis, setengah juzuk umpamanya dia boleh habis, kadang-kadang 2 juzuk. Kalau kata bulan Ramadan umpamanya, maka 2 juzuk kadang-kadang tu. Maka baca Quran banyak-banyak bagus, tak ada masalah apa, dapat pahala. 1 huruf 10 pahala, tu sedia maklum. Tapi kalau lebih baik lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan boleh baca dengan tengok makna sekali, itu sangat-sangat baguslah. Tuan-tuan baca, yang mana yang baca 1 juzuk tu, tu bacaan harian kita, silakan terus, tak ada masalah. Tapi kita peruntukkan lebih kurang dalam 5 atau 10 minit untuk kita baca lebih kurang 2-3 ayat. Jadi 2-3 ayat ikut turutan dengan kita tengok makna tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekurang-kurang tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu jugalah apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Sedangkan Quran ini diturunkan kepada kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kita untuk kita baca dan kita faham. Jadi sekurang-kurang kalau tuan-tuan buat macam tu, sehari lebih kurang 5 ayat, buat dengan keluarga kau umpamanya, atau buat seorang diri, atau buat dengan tadarus pada waktu malam sekali dengan kawan-kawan umpamanya, maka sekurang-kurang sebelum kita mati ni sekali pun jadilah tuan-tuan dan puan-puan, kita mampu untuk mengkhatamkan bacaan 30 juzuk dengan kita faham makna sekali. Itu yang kita nak. Selain daripada kita baca secara terus menerus ni, silakan teruskan, tak ada masalah. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, habis berkaitan dengan makna adalah secara ringkas makna Alhamdulillahirabbil alamin ni. Maka kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan sebuah sikit berkaitan dengan tahsin. Tahsin, orang nak tanyalah tahsin ni apa dia? Tahsin ni adalah tuan-tuan memperelokkan bacaan. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim itu kita dah tahsin dah. Kita dah memperelokkan dah, kita dah memberitahu, kita dah bagi tahu bagaimana tempat yang mana yang biasa orang salah, tempat yang mana yang perlu kita elokkan bacaan. Maka pada malam ni kita sambung kepada tahsin ni, tahsin Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nak sebut di sini beberapa tempat yang biasanya berlaku kesalahan dalam kalangan kita, dan ada kesalahan tersebut yang membatalkan sembahyang, ada kesalahan yang tidak membatalkan sembahyang. Jadi tuan-tuan jangan ingat salah semua dalam Fatihah ni batal sembahyang. Tak, ada yang membatalkan sembahyang, ada yang tak batal sembahyang. Jadi malam ni kita khususkan untuk suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua dalam suratul Fatihah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali, ni yang pertama sekali ni saya mula daripada mula lah, alham sampai habis. Yang pertama sekali adalah biasanya orang salah tang mana tuan-tuan dan puan-puan, orang salah pada alhamdulillah tu. Alham pada al tu. Al yang pertama tu dah salah dah. Maka al yang biasa orang sebut tuan-tuan dan puan-puan adalah orang sebut alham. Dia sebut bismillahirrahmanirrahim. Alham. Dia mula dengan al tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia terbiasa dengan lahjah Melayu umpamanya. Lahjah ni maksud kata slang orang Melayu kita ni, dia apabila dia membaca Quran, dia ada slang yang tersendiri. Slang yang tersendiri. Kadang-kadang tak boleh hilang. Dia kata saya mengaji lama dah Ustaz.
mengaji daripada dulu sampai lah memang tak hilang. Kalau tak hilang nak buat macam mana, tak ada masalah apa, no. Baik, yang tak hilang tu adalah dia akan bunyi macam mana? Maka dia bunyi hamzah tu tuan-tuan dan puan-puan, kita bunyi itu Arab sikitlah, dengan o. Tuan-tuan boleh bezalah saya rasa. O dengan no, alhamdulillah la dengan la, no, bismillah dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu orang Melayu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi salah ke tak kalau kita bunyi orang Melayu? Tidak salah, tak ada masalah apa. Dari sudut semayang sah, tak ada masalah. Cumanya dari sudut orang panggil kita menyempurnakan lagi sebutan Al-Quran, surah Basir kurang sempurnalah. Kerana Nabi SAW, iqra'ul Quran biluhunil Arab. Nabi kata bacalah Quran sebaik mungkin, no? Seboleh mungkin dengan lahjah Arab, dengan sebutan orang Arab. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak ada masalah apa, no? Kita mengaji sebutan ni tuan-tuan dan puan-puan sampai kita dah boleh sebut sampai bunyi macam lahjah Arab. Jadi tuan-tuan nak mengaji macam mana ni? Tuan-tuan nak mengaji macam mana? Orang kena ditanya lah. Dia kata, ustaz saya ni nak mengaji macam mana? Nak sampai boleh sebutan sampai lahjah Arab tu, adakah kena masuk kelas ramai-ramai ke macam mana kak? Maka tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kalau betul-betul nak boleh, tuan-tuan kena mengaji one by one. Gitu, no? Kita kena macam zaman kecil-kecil balik tu. Zaman kecil-kecil kita baca alif ba ta apa semua, iqra balik tu. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul nak boleh berminat benda macam tu, maka tuan-tuan kena mula daripada awal balik. Macam tu. Jadi orang tanya, adakah saya nak mula daripada iqra balik? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Kalau tuan-tuan jenis baca lancak sat tak lancak, lancak sat tak lancak, sat kenal huruf, sat tak apa nak kenal, maka tuan-tuan elok mula dengan iqra dulu. Iqra berapa? Kita tengok. Kadang-kadang dia terus daripada iqra 3. Kadang-kadang terus pada iqra 4. Kadang-kadang macam tu. Tidak semesti iqra 1. Kerana kita kenal dah alif ba ta sa jim. Cumanya di sudut sebutan ba tu tak apa nak kena. Tha tu tak apa nak kena. Jim tu tak apa nak kena. Kelancaran tak apa nak ada, maka terus iqra 3. Soalan macam tu. Jadi mengaji sudah pastilah dengan guru yang betul-betul dia ajar satu huruf satu huruf. Macam tu. Kalau tuan-tuan mengaji ramai-ramai dalam kelas ramai-ramai tajwid, dia tak apa nak boleh. Kena tambah pula kalau mengaji jenis suruh baca semua tu. Tok guru kata okey baca semua serentak, tak tahu siapa boleh siapa tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan mengaji kelas yang ramai, yang suruh baca seorang-seorang, dalam 2-3 kali kelas, tinggal tok guru dengan 2-3 orang anak murid je lah, yang lain semua lari habis. Biasanya macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia kata saya nak buat macam mana? Saya segan, dia kata nak pergi kelas yang ramai-ramai baca seorang-seorang, saya tak apa nak pandai, dia kata. Maka kelas secara perseorangan. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan, no? Baik, tu sangat-sangat pengalaman saya lah. Saya dah buka kelas umpamanya, kelas yang personal ni. Kalau tuan-tuan nak mengaji di Bukit Candan tu, di Bukit Candan, di Candan Puteri, saya duduk sana. Tuan-tuan kalau nak mengaji boleh daftar dengan kita, adalah buat kita punya pengajian kita secara bertalaki one by one ni. Dia adalah sistem-sistem dia. Kalau dia tak apa lancang, kita akan masuk pada iqra dulu. Macam tu. Jadi dalam beberapa bulan ya, insya-Allah dia akan lancang dan dia akan masuk Quran. Time iqra tu kita tekan dah. Dia punya sebutan lahjah Arab, sebutan yang betul semua daripada iqra tu. Kalau siapa yang mula dengan iqra, kita akan tekan siap-siap. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, di sini pun banyak lagi kelas-kelas lain yang boleh tuan-tuan sertai lah. Umpamanya mungkin masjid pun ada buat umpamanya, maka kita masuk. Kita masuk sampai bacaan kita tu okey, insya-Allah. Baik, yang tadi ni kita kembali kepada alham ni, alham all, no, orang baca all. Jadi tuan-tuan jangan baca all, no. Alham tak boleh, tak apa nak kena. Orang tanya batal semayang ke tak ustaz? Kalau saya baca alham ni daripada dulu sampai la ni saya duk baca macam tu, adakah batal semayang? Tak batal tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah apa. Cumanya di sudut kesempurnaan lagi je. Kita nak lebih sempurna lagi bacaan Quran ni, kita sebut bagi betul-betul. Jadi tuan-tuan nak sebut macam mana? Tuan-tuan mula dengan al. Macam tu. Al, bukannya all. Dia akan jadi ikut tu. No, kalau mula dengan dia macam condong sikit. Orang panggil lahjah Arab ni dia condong sikit. Bata sajaha. Kalau kita bata saja, dengar pun dah berbeza. Tapi sebagian orang dia kata saya dengar sama ya ustaz. Tu maksud kata dia pertama kali dengar. Bila pertama kali dengar ni kita dengar lebih kurang. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan, kalau kita tak pandai taranum, orang baca lagu apa kita tahu sama aja, sedap yang sama. Tapi kalau kita mengaji kita tahu ni lagu lain.
Ni lagu lain, ni lagu lain. Begitulah dengan lahjah ni, kalau tuan-tuan pertama kali dengar, tuan-tuan akan rasa sama. Tu baru dengar tu. Tuan-tuan belum try lagi. Ada orang sebahagian anak murid saya ni, tuan-tuan dan puan, dia kata saya boleh beza ustaz sebut tu, tapi bila saya try sama aja. Kadang-kadang macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak mampu untuk membezakan bunyi, tuan-tuan berada di step yang pertama, stage yang pertama kita kata. Apabila tuan-tuan dah pandai beza tapi tak pandai sebut, stage yang kedua, dia ada peningkatan tu. Kemudian main beberapa bulan baru dia pandai sebut. Dia pandai sebut tapi tak pandai nak tegur orang lagi. Itu stage yang ketiga. Stage yang keempat, dia pandai sebut, dia pandai dengar, dia pandai tegur orang. Macam tu. Itu yang kita nak tu, sampai stage yang keempat tu. Jadi semua orang akan melalui stage pertama, kedua dan ketiga. Jadi tuan-tuan kena bersabar sikit lah. Kalau mengaji Quran ni, kena bersabar lama lah untuk kita nak boleh sebutan kita sampai tahap tu. Baik, kemudian tuan-tuan dan perempuan, alham tu satu. Kemudian lam tu satu. Lam, al tu, apabila masuk lam, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan kena macam kita bukakan mulut kita sikit. Al bukannya all, bukannya mulut kita macam pi ke depan. Ramai orang silap tak mana tuan-tuan dan perempuan. Kalau di sini jarang lah orang silap, tapi ada juga orang silap tak mana. Orang silap pada siratal tu, ayat yang ke-6 tuan-tuan dan perempuan, ayat yang ke-7, ataupun kita kata ayat yang ke-6 pun ada, ihdinas siratal mustaqim. Tal. Bila masuk lam, tuan-tuan kena buka mulut sikit. Sebagian orang dia huruf ta tu tebal dah, elok dah. Huruf lam tu dia pergi tebal juga. Tak apa nak kena. Tuan-tuan dan puan, dia baca macam mana? Saya bagi contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tebal dua-dua. Huruf ta pun tebal, lam pun tebal. Itu kena ke? Kena ke tak tuan-tuan dan puan? Jawapannya tak apa kena. Dia kena huruf ta tu tebal, lam tu tuan-tuan nipihkan balik. Nak nipih macam mana ni ustaz? Nipih ni kita renyahkan sikit je mulut kita tu. Kita macam buka sikit. Ihdinas siratal bila sampai lam tu kita tarik ke belakang sikit. Dia seolah-olah macam itulah untuk kita menipiskan bacaan kita. Sama juga dengan siratal lazi, siratal pun sama juga. Waladdall sampai lam tu tuan kena tarik sikit. Bukannya sebagian ramailah orang sebut macam ni, waladdall dia pergi ke depan. Sampai lam tu dia pergi ke depan lagi. Huruf ta tu tebal dah. Lam tu dia pergi ke depan lagi, tak apa nak tepat tuan-tuan dan puan. Batal semayang ke tak? Batal, tak ada masalah apa. Cumanya dari sudut kesempurnaan. Saya ulang, dari sudut kesempurnaan sahaja. Jadi sudah pasti. Kadang-kadang orang tanya saya lah, dia kata kita ni buat apa lah ustaz, kita mengaji Quran ni sampai tahap tu, dia kata sampai nak kena mulut kita sengit kono ni, ke depan kono, ke belakang kono ni. Maka tuan-tuan dan perempuan, kita mengaji Quran tak perlu sampai tahap tu. Yang kita duk sengit lebih tuan-tuan dan perempuan, itu mulut orang Melayu. Mulut orang yang baru mengaji, dia akan ke mana, dia kena sengit dulu sampai tahap dia dah, sebutan dia dah okey, sampai dia selesa, mulut dia tak apa nak sengit. Kita boleh tengoklah orang Arab tuan-tuan dan perempuan, mulut mereka tak apa nak sengit. Kerana mereka daripada kecil sampai besar, mereka dengan bahasa mereka. Jadi kita ni nak bagi macam mereka, mula-mula mengaji tu memang dia akan sengit dulu. Lama-lama nanti dia akan okey tuan-tuan dan perempuan, sengit tu akan hilang. Jadi orang tanya, dia kata mengaji sampai tahap tu kah Ustaz? Tak, kita nak mengaji sampai tahap tu tuan-tuan dan perempuan. Kenapakah kita menghabiskan sisa umur kita, menghabiskan masa kita dengan kita mengaji Quran sampai tahap tu? Maka tuan-tuan dan perempuan, saya jawab yang pertama adalah kita dapat pahala. Kita dapat pahala memperbetulkan sebutan Al-Quran ni tuan-tuan dan perempuan. Mengaji Quran dan mengajar Quran itu yang paling terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu Nabi SAW sebut. Mengaji Quran, mengajar Quran adalah orang yang terbaik dalam kalangan kamu. Itu Nabi kata. Jadi kita dapat pahala walaupun kita mengaji sampai teruk mana pun, dapat pahala tuan-tuan dan perempuan. Yang kedua adalah, apakah salah tuan-tuan dan perempuan, kita nak menyebut kalam Allah Subhanahu wa taala, Quran ni maha agung, maka adakah kita tak rasa janggal ke untuk kita sebut dengan keadaan yang main-main? Tuan-tuan dan puan, bukan maksud main-main, tapi kita mengaji kita takat tu lah. Kita kata boleh dah, daripada kecil-kecil duduk mengaji dah, sebutan pun dah okey sikit-sikit dah, maka kita rasa macam okey sikit-sikit dah, tapi sebenarnya tak apa nak okey. Dan kita membaca Al-Quran dengan sebutan yang tak apa nak okey tu. Jadi adakah layak kita membaca Al-Quran tu tuan-tuan dan puan? Kerana Quran ni kalam yang agung,
Quran yang agung diturunkan kepada manusia yang agung, suruh kita baca dengan sebaik mungkin. Jadi nak membaca dengan sebaik mungkin, so pasti tuan-tuan kena mengaji lah. Kita mengaji untuk kita dapatkan yang terbaik, insya-Allah. Di samping kita mengaji ilmu lain lah. Jangan kita tumpu Quran saja, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu lain kita mengaji. Ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya kita mengaji. Di samping kita mengaji ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Baik, kemudian sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, ni yang membatalkan sembahyang. Yang membatalkan sembahyang tuan-tuan dan puan-puan, alhamdu. Ha tu tuan-tuan kena perhati betul-betul lah. Ha tu ha pedas, jangan pi tukar jadi ha bulat. Setengah orang dia baca alhamdulillah, tu ha bulat tu. Ha bulat ni kalau tuan-tuan tukar, dia akan jadi makna lain tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tadi kita terjemah dengan makna pujian, kalau tuan-tuan tukar jadi ha bulat, dia makna kecelakaan. Jadi makna dia tak apa elok lah. Kecelakaan, alhamdulillah, kecelakaan tak apa nak sesuai dia punya maknanya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya pesan kepada tuan-tuan, ha pedas bagi bunyi betul-betul. Ha bagi bunyi macam pedas sikit tu. Macam tu. Kalau ha bulat di bawah ni, bawah sekali. Kalau ha pedas di tengah sikit. Kalau kha dengan ghain di atas. Tengkok kita ni bahagi 3 tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan kena mengaji betul lah. Ha tu duduk mana, ha duduk tengah. Baca depan guru baru kita tahu dia punya ha tu betul ke tak betul kena bacaan kita. Jadi tuan-tuan kena betul-betul bertalakilah benda ni. Baik, kemudian satu lagi, alhamdulillah. Ini tak batal sembahyang. Alhamdulillah, lillah tak apa nak kena. Sepatutnya lillah. Tuan-tuan kena rapat lagi. Lam baris bawah tu tuan-tuan kena rapat jadi li. Lillah, bukan lillah. Alhamdulillah, lillah tak apa nak kena tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, lillah. Lil apa bawah lagi. Begitu Baik, kemudian satu lagi, alhamdulillah, lillah tu. La tu satu. Orang biasa orang baca macam mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Melayu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi la tu tuan-tuan kena tukar jadi alhamdulillah, la bukan la. La. Tu beza tu Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. La dengan itu biasanya orang salah lah di situ. Baik, itu batal sembahyang ke tak? Tak apa nak batal. Itu tak batal. Yang tadi batal. Alhamdu ha pedah tuan-tuan pergi tukar jadi ha bulat, itu batal tuan-tuan dan puan-puan. Itu kena beringatlah benda tu. Baik, kemudian alhamdulillahi rabbil. Ada juga orang baca rabbil. Rabbil tak apa nak kena tuan-tuan dan puan-puan. Batal sembahyang ke tak batal, tapi tak apa nak kena. Alhamdulillahi rabbil, bil tak apa nak kena. Dia baca dia rabbil. Alhamdulillahi rabbil. Ba tu rapat bawah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kemudian apa lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan rabbil alamin, rabbil tak kena. Dia rabbil alamin, rabbil macam tu. Kita condongkan sikit dia punya bacaan dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah condong teruk sangat. Ada orang condong macam ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lain macam. Itu dia dah bacaan lain tuan-tuan dan puan-puan. Dia bacaan taklil orang panggil, ataupun imalah orang panggil juga. Tapi kita tak mahu sampai tahap tu. Kita nak condong sikit ya. Sikit daripada yang kita, orang Melayu kita yang bacaan tegak tu, kita nak condong sikit ya. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Nak dapat sikit tu lah, dia kena mengaji agak lama sikit lah untuk kita dapat. Baik, kemudian sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, apa dia lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamin, la pun sama, bukan lamin al-alamin. La tak kena. La. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamin. Macam tu. Baik, kemudian satu lagi bahagian belakang sekali, ada juga orang sebut salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia pergi dengung tambah pula belakang tu tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya kalau orang tanya kita nak baca macam mana ni ustaz, di bahagian belakang nun tu kita sukun. Apabila nun sukun, dia kata dengung ada ke tak belakang tu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada dengung sampai tahap tu kan? Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan kepada tuan-tuan, dia ada dengung, tapi dengung dia jangan panjang sampai 2 harakat tu. Dengung dia sikit sahaja. Sikit dia macam mana?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia main ikut hidung sikit. Dia main ikut hidung. Nun tu mesti ada dengung, tapi dengung dia sangat-sangat sikit tuan-tuan dan puan-puan. No? Kerana apa? Orang tanya sebab apa ada dengung Ustaz? Kerana nun dan mim ketika sukun sifat dia memang ada dengung. No, kebanyakan orang dia tak tahu benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata Ustaz, kalau akhir pada huruf nun dia kata tak perlu dengung, dia kata. Kita baca biasa je. Maka tuan-tuan dan puan-puan dia ada dengung. Cuma dengung dia sikit sahaja. No, al-alamin. Main ikut hidung sikit. Macam tu. Tuan-tuan kena rasalah. Ikut hidung ni dia akan main sikit, no, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kemudian habislah kita. Kemudian saya nak kongsikan satu lah, iaitu dalam Alhamdulillahirabbil alamin ni tuan-tuan dan puan-puan, di sana ada qiraat. Qiraat ni apa dia? Kepelbagaian bacaan Al-Quran yang ada dalam Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana jarang kita dengar lah, no? Qiraat ni dia ada 10 imam lah yang bacaan mereka berlainan. Yang baca di Malaysia ni Imam Asim, iaitu daripada riwayat Hafs. Tu yang sedia kita maklum. Baik, di sana ada juga bacaan macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni mutawatir, maksudnya kita boleh beramal dalam sembahyang pun boleh kalau siapa yang mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada belakang, dia bubuh ha belakang. Nun tu dia hidup, kemudian dia buha. Saya ulang sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Tu boleh, tu qiraat Yaqub. Tu. Cuma tak beramal di Malaysia. Tapi di sana ada qiraat yang kita tak boleh beramal tuan-tuan dan puan-puan. Orang panggil qiraat syaz. Bunyinya macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepatutnya alhamdulillah. Ni alhamdulillah pun ada, tapi tak boleh beramal dalam sembahyang. Dan ada macam ni pun ada. Alhamdulillah di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan, tu qiraat daripada Al-Hasan Al-Basri. Cumanya sanad ada. Cumanya di sudut beberapa syarat dalam qiraat yang diterima ni tak apa nak kena. Jadi kita hanya boleh mengaji, boleh sebut, tapi sembahyang tak boleh. Tak boleh bawa, no, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kemudian cukup sekadar itulah. Sekadar tu untuk perkongsian pada malam ni. Sebelum kita mengakhir ini, ada satu maklumatlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, di mana saya ada buat satu program bengkel tahsin bacaan dalam solat. Bengkel tahsin bacaan wajib dan juga bacaan sunat lah. Kita fokuskan dua tu, iaitu dibuat pada 12 hari bulan 9 ni. 12 hari bulan 9 hari Sabtu. Kalau tuan-tuan free boleh daftar lah. Kita buat di Pakat, di Pondok Pakat tu, di Dewan tu, Dewan yang sebelah kiri tu, situ tuan-tuan boleh, tapi kena daftar awal lah sebab kita nak bajet makanan apa semua. Dengan CJ pun kita akan bagi. Dia punya program tu daripada pukul 9 sampai pukul 4 petang. Jadi sehari tu kita akan bincang bab berkaitan dengan bacaan dalam sembahyang, bacaan sunat dan juga bacaan yang wajib. Kita akan tekankan tahiyat, qunut. Jadi bagi siapa-siapa yang rasa boleh dah, tak ada masalah. Bagi siapa yang rasa macam tak nak yakin lagi dia punya bacaan sunat dia, bacaan wajib dia, boleh hadir, tak ada masalah apa. Tapi daftar awal lah seeloknya, untuk kita memudahkan perjalanan program insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.